A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di siri Qalbil Quran yang ke-44. Kali ini kita akan tadabbur ayat pensyariatan puasa Ramadan yang penamat, iaitu ayat 185. Mari kita langsung ke ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق Allahul Azim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini ayat pensyariatan yang agak panjang. Kita akan lalui satu persatu persoalan yang dibangkitkan di dalam ayat ini. Jadi Al-Baqarah 85 ini mencakupi beberapa hal. Kita akan sentuh satu persatu. Pertama, Allah Ta'ala menyentuh soal Syahrul Ramadan, iaitu satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala pilih dan muliakan bulan Ramadan ini dengan beberapa hal. Jadi sebutan Syahrul Ramadan ini memang sebutan mengangkat martabat bulan ini. Di antara banyak-banyak bulan, bulan ini antara bulan yang paling mulia kerana dia disebut di dalam Al-Quran, diangkat identiti bulan ini menjadi bulan umat Islam harus memuliakannya dan berbangga dengan kedatangannya. Antara kelebihan bulan Ramadan ini, menurut Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Diturunkan juga kitab-kitab lain di dalam bulan Ramadan ini. Taurat, Zabur, Suhuf, Injil, semuanya diturunkan di dalam bulan Ramadan. Kalau lihat dalam hadis yang diriwayatkan di dalam disebut di dalam tafsir Ibn Katsir, siap ada tarikh berapa hari bulan Taurat diturunkan, Zabur diturunkan berapa hari bulan, Suhuf berapa hari bulan, Injil berapa hari bulan Ramadan disebut di dalam tafsir secara terperinci. Di dalamnya disyariatkan puasa. Ini menambah kemuliaan Ramadan. Digandakan pahala, juga menambahkan kemuliaan Ramadan. Dibuka pintu syurga. Pintu syurga dibuka sentiasa untuk menerima hamba-hamba Allah yang bertaubat, yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu-pintu neraka, ditambat para syaitan. Ini menambahkan kemuliaan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan tidak ada proses hasud menghasut, tiada proses kegiatan syaitan dihentikan keseluruhannya. Jika berlaku juga perbuatan jahat di bulan tersebut, bukan berpunca daripada syaitan, tetapi berpunca daripada syayatinul ins, syaitan-syaitan di kalangan manusia yang dipengaruhi oleh nafsunya untuk melakukan kejahatan tersebut. Diletakkan Lailatul Qadar di 10 terakhirnya di dalam bulan Ramadan. Ini menambahkan lagi kemuliaan Ramadan. Disyariatkan solat tarawih yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Dijadikannya bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan daripada api neraka. Doa dikabulkan di siangnya ketika kita berpuasa dan di malamnya ketika kita qiyam. Bulan ini dianggap sebagai bulan taqwa, bulan untuk menghasilkan taqwa, bulan ibadat, bulan qiyam.
Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk umat Islam berpesta ibadat. Semua amalan dibayar berganda kepada mereka. Jadi berbahagialah orang yang dapat menikmati bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada di kalangan kita yang terlepas mengambil ganjarannya. Biarlah bulan Ramadan yang kita lalui ini lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan yang lalu, dan kita pertingkatkan amal ibadah kita agar kita mendapat level ketakwaan yang di-offer oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturun di dalamnya Al-Quran. Jadi Allah Taala Nabi SAW bercerita bahawa Al-Quran ditempatkan di Lauh Mahfuz. Kalamullah ini diletak di Lauh Mahfuz. Jadi bila masuk bulan Ramadan, ketika nak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, diturunkan sekaligus. Satu Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia, ditempatkan di satu langit dunia bernama Baitul Izzah. Al-Quran diletak di sana, kemudian diturunkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku selama 23 tahun Nabi berdakwah di lapangan. Jadi penurunan Al-Quran ini menambah kemuliaan Ramadan kerana ia kalamullah, kerana ia kitab mukjizat yang dipelihara oleh Allah, dan ia menjadi petunjuk kepada umat manusia keseluruhannya. Dan Allah Ta'ala menyebut Al-Quran tadi hudan linnas, bukan hudan lil mu'minin sahaja, hudan linnas. Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu, dia adalah petunjuk kepada seluruh manusia, bukan untuk Muslim sahaja. Jadi kepada yang bukan Muslim, mereka juga boleh mendapat petunjuk daripada Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah kitab petunjuk kepada manusia keseluruhan, bukan untuk umat Islam sahaja. Keempat, wabayyinatin minal huda. Al-Quran ini di dalamnya bukan sekadar hudan untuk semua, malah keterangan, perincian terhadap hudan tadi, petunjuk tadi, ada perinciannya, ada keterangannya, ada ciri-cirinya yang disebut di dalam Al-Quran. Juga di dalamnya ada perincian soal furqan, wabayyinatin minal huda wal furqan. Ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan perkara-perkara yang membezakan di antara hak dan batil banyak dipaparkan di dalam Al-Quran, menceritakan kepada kita, ini kamu lihat nampak macam hak, tetapi ia adalah batil. Jadi Allah Ta'ala memisahkan mana batil, menjelaskan mana batil, mana hak. Ini ada di dalam Al-Quran. Jadi ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi, kelebihan bulan Ramadan ini kerana diturunkan Al-Quran. Al-Quran di dalamnya ada apa? Ada hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini antara keistimewaan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala pilih untuk dijadikan satu bulan ibadat, bulan berpestanya umat Islam untuk beribadah. Jadi sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan yang akan datang ini untuk kita nikmatinya, kita gerab sebanyak mungkin kebaikan, pahala yang disediakan di dalamnya. Moga kita tergolong di dalam orang-orang yang bertakwa. Sehingga bertemu lagi sambungannya di dalam siri Qalbil Quran yang ke-44. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.